TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera buat penonton murid-murid calon SPM 2021. Anda sedang menonton saya di Didik TV KPM. Nisaki akan menemani anda selama 1 jam. Kita nak membincangkan tentang mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian bagi calon-calon SPM 2021. Agak-agaknya siapakah guru berpengalaman yang akan membantu calon-calon sekalian untuk peperiksaan akan datang? Kita lihat profil beliau. Baiklah murid-murid, kita ingin mempersilakan Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian datangnya dari SMK Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang, Kedah. Cikgu Sobariah Johari, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Selamat datang ke Didik TV. Saya pasti ramai murid-murid calon-calon SPM 2021 menanti di hadapan kaca televisyen nak tahu apa perkongsian Cikgu Sobariah hari ini bersama-sama dengan kita. Kita akan membincangkan kertas 1, bahagian A dan bahagian B. Baiklah, kita pun tak nak buang masa Cikgu. Jom kita teruskan. Calon-calon sudah menanti. Silakan Cikgu. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua anak-anak yang disayangi. Okey, hari ini kita akan teruskan. Baik. Kita akan teruskan untuk ulang kaji, bukan ulang kaji lah. Kita nak lebih kepada menjawab soalan. Menjawab soalan pecutan kita. Okey, yang subjek kita hari ini, rekaan dan jahitan pakaian. Baik. Apa yang kita nak bincangkan, kertas 1, bahagian A dan B. Okey. Okey, sebelum kita nak teruskan, kita perlu tahu format peperiksaan. Baik. Kertas kita ni 7201. Ada dua pecahan. Yang pertama, rekaan dan jahitan pakaian kertas 1. Okey, berbentuk ujian bertulis, iaitu teori apa yang dipelajari. Baik. Dan akan berlangsung pada 29 Mac 2:30 petang hingga 4:30 petang. Okey, itu waktu yang dijanjikan ya. Baik. Okey, kemudian rekaan dan jahitan pakaian kertas 2. Berbentuk kerja khusus yang telah pun diselesaikan dalam bentuk PBS. Yang ni dah selesai. Kemudian pemberat markah untuk kertas 1 40% dan yang telah selesai ini markahnya 60%. 60%. Cikgu, saya ada soalan. Sekiranya murid telah menyelesaikan 60% bahagian kertas 2, adakah mereka patut nak abaikanlah kertas 1 kerana dah lulus, dah 60%? Bolehkah macam tu Cikgu? Tak boleh. Ingat tu, jangan abaikan langsung. Walaupun 60%, tapi kita tahu kan Cikgu, kamu dah pun mendapat 60%? Tentu tidak kan? Jadi, untuk peperiksaan ni, sekiranya kamu yakin dapat 60% ini dah lulus, tetapi tidak hadir untuk kertas 1, maka kamu juga diiktiraf sebagai tidak hadir. Tidak hadir. Baik. Jadi, penting kan? Penting. Jadi, perlu ada dua-dua ini untuk dapatkan, untuk mendapat grade yang baik. Baik. Okey. Seterusnya. Okey, sekarang kita nak tengok format kertas 1. Baik. Hari ini kita nak belajar tentang kertas 1 kan? Terbahagi daripada dua bahagian. Bahagian A, 15 soalan subjektif, respon terhad. Okey, respon terhad tu maksud dia soalan tu hanya berkisar pada apa yang telah dipelajari. Okey. Kemudian markahnya ialah antara 2 hingga 5 markah bagi setiap soalan. Dan jumlah markah untuk bahagian A ialah 60 markah. Banyak kan? Banyak, Cikgu. Okey, sekarang ni kita ke bahagian B. Bahagian B terdiri daripada 4 soalan subjektif, respon terhad dan respon terbuka. Yang tadi terhad tadi kita tahulah kan. Terbuka ni maksud dia
murid boleh mengambil idea luar untuk menjawab soalan tersebut. Tak semestinya dia bergantung pada apa yang dipelajari sahaja. Okey. 10 markah setiap soalan dan jumlah markahnya ialah 40 markah. Baiklah cikgu, saya ada satu. Ni kamu kena jawab semua soalan ni tau. Jangan skip satu pun. Okey. Baik, cikgu, soalan saya, maaf cikgu ya. Adakah kita tahu apa-apa topik yang berkaitan yang mungkin akan keluar dalam peperiksaan? Oh, soalan ni soalan paling glamour kat sekolah. Ya, betul. Semua nak tahu. Semua orang nak tahu apa topik yang akan keluar. Jadi bagi saya sebagai guru yang mengajar, saya akan tumpukan semua tajuk. Saya nak murid saya ambil semua tajuk yang dipelajari dalam buku teks tu. Daripada pengenalan kepada rekaan fashion dan pembuatan pakaian, sampailah ke modul yang ke-7 tingkatan 4. Dan 4 modul lagi tingkatan 5 bermula dengan pakaian tradisional, pakaian kanak-kanak, pakaian rekaan dan keusahawanan. Semua tajuk tu akan keluar. Tak ada skip satu pun. Maksud dia kena kuasai semuanya. Kuasai semua. Tak boleh skip apa-apa pun. Baiklah. Sebelum kita pergi ke bahagian seterusnya untuk perbincangan kita pada hari ini, jom kita nak beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Kita ingin membincangkan kertas 1 bahagian A. Silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Baik. Okey, bahagian A 15 soalan subjektif, 60 markah. Jawab semua soalan. Berapa kali kita ulang? Jawab semua soalan. Jangan skip. Jangan tinggal. Okey, kita tengok contoh soalan yang cikgu nak bawa supaya kita faham contoh-contoh soalan. Sebab kita belum pernah tengok soalan kan? Ini pun soalan yang kita cikgu-cikgu buat di sekolah saja. Okey. Sekarang ni yang pertama, soalan ni dia nak apa ya? Dia nak kita pilih dan padankan. Pilih padankan yang ni. Okey, kamu tengok sini. Baik. Pilih dan padankan. Berikut merupakan definisi rekaan, fashion, pembuatan dan pakaian. Maksudnya di sini ada 4 definisi tersebut. Jadi pilih dan padankan. Jawapan dah ada di situ. Baik. Definisi dengan betul pada ruang jawapan. Okey, kita baca satu persatu. Definisi pernyataan definisi yang pertama, proses menghasilkan sesuatu produk. Tak faham ni apa benda produk ni. Okey. Sebab tak ada kat situ, tak ada perkataan. Okey, tak apa. Kita teruskan. Sesuatu yang dicipta atau direka. Apa yang dicipta, direka? Okey. Kita fikir dulu. Okey, tak tahu jawab tak apa. Kita teruskan. Gaya atau style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa. Jadi kamu pilihlah jawapan yang mana tu. Kemudian sesuatu yang dipakai pada tubuh badan. Yang ni saya tahu. Jawapannya mestilah pakaian. Okey, yang ni kita dah ada jawapan dia. Okey, yang lain-lain tu kita pilih satu persatu. Okey, tengok jawapan yang telah saya sediakan. Okey, proses menghasilkan sesuatu produk itu adalah proses pembuatan. Okey, sesuatu yang dicipta atau direka, rekaan. Sebab ada perkataan reka. Gaya atau style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa, itu fashion. Dan sesuatu yang dipakai pada tubuh badan tentulah pakaian. Senang tak soalan? Setakat ini masih senang. Senang. Jadi satu jawapan, satu markah. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh yang kedua. Oh, tu gambar rajah tu. Rajah ni kancing. Kancing ni kita nak menutup belah. Fungsinya untuk menutup belah. Okey, kita tengok sepintas lalu. Kemudian kita tengok soalan dia. Baik. Padankan keterangan di bawah dengan jenis kancing itu dengan menulis A, B, C atau D pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, kita kena baca betul-betul. Keterangan yang diberikan ni, kita kena baca betul-betul. Digunakan pada ikatan pinggang skirt dan seluar kerana ianya merupakan sejenis kancing yang kukuh. Mesti kita nak cari yang kukuh yang tu. Yang mana yang kukuh?
Kan? Jadi bagi kamu nampak yang mana kukuh? Adakah rasa yang A tu kukuh? Yang C, cikgu. A kurang kukuh. A kurang kukuh sebab bila dia akan Terbuka. Terbuka. Yang C tu okey. Okey, betul jawapannya C. Betul. Okey. Terdapat pelbagai saiz dan warna dan dipilih mengikut kesesuaian dan kedudukan pada pakaian. Okey, yang ni dia ada di pakaian kita di bahagian, ada di pinggang, ada di belakang. ada Kegunaannya di depan. adalah untuk membuka dan menutup. Jadi D. zip. Terdapat dalam jenis bertangkai atau tanpa tangkai. Butang lah. Tangkai dan tak bertangkai. Yang ni bahagian conet dan soket, bahagian dia berbeza untuk menutup. Jadi soalan dia senang lagi kan? Masih senang. Memang masih senang. Ini kita cuma padankan saja. Okey? Yang ni label jagaan tekstil antarabangsa. Rajah 2 menunjukkan label jagaan tekstil antarabangsa. Okey, label ni label yang memang sangat-sangat glamour lah. Untuk di pakaian, kalau kita beli pakaian pun kita akan melihat label-label ini. Betul tak? Betul, cikgu. Jadi label ni tak diterangkan pun pada pakaian. Yang ni sebenarnya semua orang perlu mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Okey? Okey. Tengok di sini dia kata padankan simbol itu dengan menulis A, B, C, D dan D. Okey, jawapan dia bukan nak suruh lukis kat sini tapi dia tulis A, B, C, D saja. Okey, jadi menyetrika. Tengoklah simbol yang macam setrika yang mana? D, cikgu. D. Okey, mencuci. Mencuci ni mungkin air dalam besen tu kot. Betul. Macam mesin basuh. Mencuci. Jadi mengering kita sidai dia. Okey, sidai dan meluntur itu simbol B tu ialah meluntur. Okey, simbol-simbol ni bukan ini saja, ini yang asas. Murid-murid perlu ambil lagi, pelajari lagi dalam buku teks, tengok semula simbol-simbol yang ada ditulis yang berkaitan dengan mencuci tu, dia ada tulis 30 darjah. Maksudnya suhu air yang boleh digunakan pada pakaian tersebut. Maknanya ada butiran lanjut lah ya, cikgu. Ya, ada butiran lanjut. Okey, soalan contoh yang keempat. Yang ni susah sikit. Susah sikit. Okey. Rajah 3 menunjukkan Rajah 3 menunjukkan bahagian lengan dan lubang lengan pada badan kebaya. Okey, murid telah pun menyediakan kebaya di dalam kelas. Tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan. Jawapan dia suruh tulis 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Urutan yang betul, langkah kerja menyedia lengan pada narata itu pada petak yang disediakan. Okey, yang ni kena baca satu persatu. Jangan skip satu pun. Sebab kita akan atur kedudukannya. Okey, jahit mesin pada garisan pemadan. GP ni garisan pemadan lengan dengan kelim belah kangkung. Menemukan garisan tengah lengan dengan garisan bahu. Temukan sebelah luar lengan semat dengan peniti. Menemukan kelim lengan dengan kelim rusuk blaus. Membuka dan menekan kelim. Okey. Okey, yang mana agak-agak satu ni? Saya ni pun kalau macam ni lah kan. Soalan ni susah ni. Okey. Kita tengok yang tu, rajah yang pertama tu mestilah langkah yang pertama. Okey. Yang itu nampaknya seperti sebelah luar lengan, cikgu. Ya, sebelah luar lengan. Temukan sebelah luar lengan semat dengan peniti. Kalau kita tak yakin, kita letak dulu nombor 1 kat sini. Okey. Lepas tu, langkah yang kedua. Mana satu langkah yang kedua ni? Okey. Perlu diingat. Okey. Okey, betul. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Mestilah dah temu tu kita pin. Jahit. Kita pin. Kita jahit mesin pada garisan pemadan dengan kelim belah kangkung, pin dan jahit mesin. Okey. Langkah untuk soalan yang berbentuk urutan ni penting tau. Jadi kamu kalau boleh kamu catat dulu. Catat dulu. Langkah di sini. Kalau salah nanti kamu boleh betulkan. Tetapi jangan lupa untuk transfer jawapan kamu ke ruangan jawapan. Kalau jawapan tu di sini tidak dikira. Baiklah, cikgu, saya ada soalan. Sekiranya langkah pertama itu sudah pun salah, adakah langkah yang seterusnya walaupun betul akan dikira salah juga? Ya, betul.
Kalau langkah yang pertama tu salah, Baik. jadi langkah yang berikutnya pun dikira salah. Tak ada markah. Walaupun langkah yang kelima tu dia letak betul pada lubang yang kelima, tetapi 1, 2, 3, 4 tu salah. Jadi salah juga. Jadi caranya ialah murid perlu menghafal. Kalau bagi saya lah kan, menghafal. Langkah yang depan tu tolong hafal. Semua langkah, bukan sekadar ini sahaja. Langkah-langkah lain juga tolong hafal. Bagi saya lah. Sebab langkah pertama, langkah kedua sangat penting. Sangat penting. Jadi 1, 2, kalau 1, 2 betul, yang 3, 4, 5 tu insya-Allah kita betul ataupun kita dah betul 2. Dah ada 2 markah di situ. Baik. Jadi kita boleh dapat markah dah. Betul. Berbanding kita salah di langkah yang pertama, kita akan dapat kosong. Kehilangan 5 markah Ya, terus. kehilangan 5 markah. Okey, langkah ketiga, langkah keempat dan langkah kelima. Okey, jangan lupa transfer balik jawapan kamu di sini ke ruangan jawapan. Sebab bila jawapan di sini tak ada markah. Tidak dikira. Baik. Okey. Okey, soalan ni soalan pengkelasan kategori. Okey, dia bagi gambar. Baca betul-betul soalan. Ada murid yang akan jawab mesin jahit, pita pengukur, seterika. Jawapan dia rasa betul sebab tak baca soalan. Tetapi di sini dia kata alatan jahitan, kelaskan. Alatan jahitan tersebut mengikut kategori. Kelaskan. Kategori, kita ada kategori Alatan menjahit, alatan menekan dan alatan menjahit, alatan menekan, alatan menderah pola, mengukur. Okey, kita tengok sini satu persatu ya. Baik. Okey, mesin jahit mestilah alatan menjahit. Ada lagi selain daripada mesin jahit tu, alatan-alatan lain, jarum semua tu adalah alatan menjahit. Jadi rajah di sini mesin jahit jadi alatan menjahit. Okey, pita pengukur. Selain daripada pita pengukur ada lagi alatan yang seangkatan dengan dia. Okey. Ini adalah alatan mengukur. Pembaris lurus, pembaris melengkung, itu semua adalah alatan mengukur. Kemudian yang ni semua orang tahulah. Setiap hari nak kena pegang tu nak pergi sekolah. Betul tak? Untuk menekan. Dalam jahitan kita guna untuk menekan. Nak membuka kelim ataupun kita nak setrika baju kan. Okey. Ni soalan ni soalan prinsip. Soalan yang berbentuk prinsip sikit. Rajah 5 menunjukkan rekaan fashion yang menggunakan prinsip keseimbangan. Okey, tandakan betul pada kenyataan prinsip keseimbangan. Betul ataupun salah pada kenyataan yang salah. Okey, terbagi kepada keseimbangan, simetri dan keseimbangan tidak simetri. Itu betul lah. Seimbang. Okey, menggabungkan semua elemen senereka seperti garisan, ruang, bentuk, tekstur dan warna. Salah. Sebab ni kesamaan dan kesepaduan daripada segi berat, tarikan dan tumpuan. Jadi dengan ketiga jawapan yang betul baru dapat 3 markah. 3 markah. Tapi sekiranya kalau ada kalanya lah mungkin murid-murid tandakan semua betul atau semua salah, adakah kita masih mendapat markah? Okey, kalau dijawab semua betul ataupun semua salah, mungkin dia tidak membaca betul atau salah tu satu. Baik. Dan dia kehilangan ketiga-tiga markah. Kita menganggap dia tidak menjawab soalan, cuma menanda sahaja. Baik. Okey, tetapi kalau dia jawab ni betul, ini dijawab salah. Ini dijawab salah tapi ini dijawab betul. Dia dapat 1 markah. Maksud dia jawab betul dan salah. Walaupun kalau tiga-tiga ni kita tak terimalah. Baik. Okey, jadi pentingnya membaca soalan. Betul. Okey, membaca kenyataan dan soalan. Okey, soalan yang ketujuh ni soalan okey, kita inilah kita sikit-sikit. Okey, elemen seni reka. Kita berikut ada elemen dan prinsip seni reka, ada ruang, paduan, keseimbangan, tekstur dan garisan. Yang ini soalan teori lah yang ada dalam buku. Jadi elemen kita pilih saja dan kita masukkan di sini. Janganlah tulis balik perkataan tu di sini, tak. Kita just tulis ni saja. Okey, ini jawapannya. Okey, prinsip seni reka. Ini cara menjawab sekiranya soalan berbentuk ini yang keluar. Ya, sekiranya soalan berbentuk ini kita cuma jawab. Dia minta jawab ABC saja dalam kolom, kita jawab je ABC saja. Okey, ini juga soalan yang tadi betul atau salah. Okey, betul atau salah. Yang ni kalau jawab betul semua pun salah, salah semua pun salah. Jadi kita kena baca betul-betul. Okey, ini adalah
kerja amali di dalam kelas. Jadi ini adalah meletak pola di atas fabrik. Ni rajah ni. Jadi murid dah menjalankan amali itu di dalam kelas. Berdasarkan rajah 6, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Soalannya sama macam yang soalan 4 tadi. Tapi yang ni saya banyakkan sikit. Okey, berdasarkan rajah tu. Susun pola yang kecil terlebih dahulu. Betul ke salah? Salah. Salah. Sebab apa? Sebab kita perlu pola yang Besar dahulu. Kalau kita ambil yang kecil tengah-tengah mesti dah salah. Okey. Betul. Salah. Betul jawapannya salah. Okey. Pola perlu disusun mengikut tanda arah yang betul dan tanda irah lurus pola yang mempunyai tanda lipatan perlu diletakkan pada lipatan fabrik. Fabrik boleh diangkat semasa menggunting. Ini salah. Yang ni betul, ini betul, ini salah. Nak gunting fabrik jangan angkat. Nanti baju kita tu terkecil ataupun terbesar. Nanti ukurannya lari. Ya, ukurannya lari. Okey. Soalan berbentuk isi ciri-ciri. Ciri. Okey, ciri kita isikan sahaja ciri yang diperlukan. Baik. Okey. Tengok di sini rajah palazzo. Okey, palazzo. Palazzo ni pernah murid dah buat amali di dalam kelas. Okey, amali ni dia murid ingatlah apa yang telah dibuat. Okey, di situ kedudukannya ada kocek. Kocek. Jadi kocek sisi. Kocek sisi. Kemudian ada pinggang. Pinggang tu guna kelepek di bawah kelepek halus. Di bawah tu kelepek halus dan ikatan pinggang berkasing. Okey, okey. Kita ada contoh soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Ini juga berdasarkan amali yang telah dilakukan di dalam kelas. Modul yang keempat. Jahitan asas. Rajah 8 di bawah menunjukkan jenis jahitan. Namakan jahitan tersebut pada ruang jawapan. Okey. Ini contoh-contoh jahitannya. Jadi, yang pertama tu murid dah pun tahu. Tapi Nisa tak tahu ni jawapan ni. Tapi Nisa tahu benda ni ada di pakaian Nisa. Betul kan? Ada. Okey, ini namanya ialah jahit sembat. Jahit sembat ni dia ada sembat yang lebih kasar dan lebih halus. Ini sembat. Nama sembat. Kemudian silang pangkah. Silang pangkah ni, jahitan silang pangkah ni dijahit di bahagian kelepek pakaian. Tapi dia bukan kelepek yang kecil, kelepek yang besar. Selalunya pada blouse. Itulah. Kemudian yang ni, last kali ni, jahitan ni sebagai hiasan juga. Jahit sulam rantai. Okey, itu soalan yang ke-10 kita. Ini contoh, berdasarkan amali di dalam kelas, soalan tu dikeluarkan berdasarkan amali. Jadi, apa yang murid lakukan di dalam kelas, dia jawab di atas kertas. Okey. Okey, tengok yang ni saya ulang balik langkah menjahit. Okey, ini dia bagi raja kelim belah kangkung. Kelim yang sangat-sangat penting dalam bilik jahitan ni. Kalau cikgu nak suruh buat jahitan dia kelim belah kangkung. Nanti ada yang fikir kelim belah kangkung tu macam mana pula? Tadi cikgu sebut kelim Betawi. Okey, ni kelim belah kangkung. Inilah kelim belah kangkung. Tulis jawapan. Ni pun transfer saja. Langkah 1, 2, 3, 4. Macam saya kata tadi, langkah pertama mesti betul. Tak betul langkah pertama? Yang lain dikira salah. Salah. Okey. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya, jawapan kepada soalan-soalan ni telah pun ada. Jawapan kepada soalan ni telah pun ada pada soalan. Jadi, apa yang perlu murid lakukan? Murid perlu tengok betul-betul pada rajah yang diberi. Kemudian jawab. Tengok saja rajah tu. Okey, tengok. Yang pertama, jawapan yang pertama, temukan sebelah luar fabrik. Temukan sebelah luar fabrik. Kemudian kita baca lagi apa benda lagi. Tengok kat sana. Yang tu nampak ada pin. Nampak cikgu? Nampak ada pin. Ada tak perkataan peniti ni? Semat dengan peniti. Ni mesti yang kedua. Okey, ni yang kedua. Okey. Ambil. Itu yang kedua. Jawapan dia dah betul dah. 1, 2. Selamat dah 3 dengan 4 tu. Dah 2 dah betul. Okey. Lepas nampak peniti tu, nampak apa lagi? Saya nampak jahitan. Lepas yang ketiga tu, kita jahit lah. Jahitan. Temukan ni. Lepas tu, okey, cabut jahitan jelujur. Dah jahit tadi kan? Kita dah jahit. Kita buat peniti.
jahit mesin dan pada garisan badan, kemudian kita cabut bang peniti tu. Jahitan jelujur, Cabut baik. jahit peniti dan cabut jelujur tu. Kemudian tekan dari sebelah luar. Nampak dah kemas. Ya. Kemas tu mestilah dah ditekan. 4. Baiklah, kita telah membincangkan contoh-contoh bentuk soalan yang mungkin murid-murid akan temukan di dalam kertas peperiksaan. Yang penting semuanya perlu kuasai setiap topik, topik kata 4 dan kata 5 dan teliti gambar rajah serta soalan yang diberikan agar tidak tersasar daripada apa yang diminta. Baiklah Cikgu Sobariah, kita akan bertindak seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Kita akan teruskan perbincangan kita kepada kertas 1 bahagian B bersama Cikgu Sobariah. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Untuk bahagian B, ada 4 soalan subjektif. Baik. Yang mempunyai peratus markah sebanyak 40 markah. Baik. Dan mesti jawab semua juga. Ya. Tak payah skip soalan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Baik. Okey, soalan bahagian B. Jadual 1 menunjukkan senarai bahan untuk menjahit sehelai blaus. Baik. Okey, ini senarai bahan. Fabrik kapas, benang, lapik dalam lembut dan butang. Kuantiti yang digunakan telah pun disenaraikan. Baik. Dan kos, berapa harga barang tersebut. Okey. Kemudian dia kata berdasarkan jadual 1, hitung kos bahan untuk menjahit selai blaus. Kos bahan ni maksud dia semua benda ni lah. Semua yang terlibat. Okey, Baik. kita tengok. Kita tambah fabrik kapas, tambah benang, tambah lapik dalam lembut, tambah butang. Bukan tambah ni, tambah ni. Tambah kosnya. Tambah kosnya. Baik. Okey. Di sini saya ingatkan kuantiti yang diberi tetapi dibagi kos. Dia bukan beri soalan. Pastikan kamu tengok di sini betul-betul. Risau saya sebab kita tak pernah tengok soalan. Betul. Mana tahu selepas ni dia kata kos seunit. Bila kos seunit, murid-murid perlu ambil kuantiti darab dengan kos ni baru kamu dapat kos seunit baru dapat kos. Tetapi soalan yang saya sediakan ini saya letak kos sahaja. Tak perlu lagi darab. Okey. Jadi tambahkan sahaja RM20. Baik. Tambah RM1, tambah RM2, tambah RM3. Okey, tambah tu semua RM26. Okey, jawapan ni kita akan bawa ke soalan B dan C. Okey, dia ada berkaitan. Jadi perlu diingat. Langkah yang pertama ni mesti betul. Tak betul langkah pertama, kita akan salah semua. Sayang sangat. Cuba bayangkan 10 markah. Sayang 10 tak? markah cikgu banyaknya. 10 markah kan. Kita akan hilang 10 markah. Betul. Okey. Sekarang ni kita kira jumlah ni baru dua markah. Betul. Okey, kita tengok yang soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya dia ada kaitan dengan yang tadi juga. Kos projek untuk 10 helai blaus jika kos upah bagi sehelai blaus ialah RM20 dan kos sampingan ialah RM5. Okey. Formulanya ditulis. Yang ni semua murid dah sedia maklum formulanya. Kos projek sama dengan kos bahan yang kita kira tadi. Betul. Tambah dengan kos upah. Kos upah diberikan sebanyak RM20. RM20 dan kos sampingan RM5. Jadi RM26 yang tadi yang kita dapat di A tadi tambah 20 tambah dengan RM5. Jadi jawapannya RM51. Tetapi ini tak habis lagi. Ini bukan jawapannya. Ya. Sebab dia tanya 10 helai. helai. Jadi kos ni hanya untuk kos sehelai blaus. Kita perlu cari kos sehelai blaus ni sebab kita nak guna untuk soalan berikutnya. Jadi saya nasihatkan carilah kos sehelai blaus. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kos projek untuk 10 helai blaus sama dengan RM51 darab dengan 10 helai. Jadi RM510. Okey, barulah nak dapat 3 markah di sini. Kalau tak jawab macam tu, kalau dah salah di sini, kalau salah di bahagian A, bahagian A, kita dah sampai sini kita dah salah. Kita kira betul pun dah salah. Jadi pentingnya yang pertama tadi. Okey. Sampai sini dan kita dapat kos untuk 10 helai. Okey, seterusnya
Harga jualan sehelai blaus sekiranya keuntungan yang diambil sebanyak 20%. Yang ni pula kita kena kait juga dengan soalan yang sebelum ni. Okey, kita ni harga RM51 kos ni kan. Okey, dia akan kaitkan di sini. Kita harga jualan. Jadi kita kena ambil dulu jumlah untung sama dengan peratus untung darab dengan kos projek. 20% darab dengan RM51 kos projek tadi, kos helai blouse tadi. Baik. Maka kita dapat RM10 20 sen. Tapi ni bukan jawapan lagi. Belum lagi. Belum, sebab dia nak harga jualan. Ya, betul. Okey, harga jualan sebanyak sebanyak berapa ringgit kita ambil pula. Betul. Oleh itu, harga jualan sama dengan jumlah untung tambah dengan kos projek. Jadi RM10.20 tambah dengan RM51. Jadi jawapannya RM61.20. Tambah A, tambah B, tambah C, kita dah tambah A1, A2, A3, kita dah dapat 8 markah. 8 markah. Okey, 2 markah lagi. Cadangkan 2 cara untuk meningkatkan keuntungan dengan mengekalkan harga jualan. Kita nak untung, tapi harga jualan kita tak nak tambah. Macam mana cara nak buat? Okey, sebagai seorang peniaga, kita membeli barang secara pukal. Betul. Maksudnya zip, kalau kita beli satu, mungkin harganya RM1.50. Ya. Tetapi kalau kita beli banyak dalam kuantiti 100, mungkin satu zip tu dah tinggal RM50. 50 sen. Itulah cara untuk membeli barangan secara pukal. Fabric juga boleh dibeli secara pukal. Dan kalau kita berniaga, kita juga adalah seorang yang pandai menjahit. Apa salahnya kita menjahit sendiri? Kita mengurangkan kos upah. Okey, ada lagi yang boleh kita ni. Sekarang ni ada saluran percuma untuk mempromosikan barangan kita. Jadi kita promosikan di saluran yang percuma, jadi tak meningkatkan kos. Jadi kita bolehlah promosi, iaitu jawapan tambahan. Sudah menjimatkan kos pemasaran. Yes. Okey, betul. Okey, soalan yang kedua. Kita kena laju sikit yang ni. Raja 9 menunjukkan selai gaun kanak-kanak. Ni gaun kanak-kanak. Okey, ni soalannya. Saya kumpulkan di sini supaya nanti kita tak pening sana. Betul. Okey, berdasarkan Raja 9, kenal pasti 3 fungsi kedut lepas yang terdapat pada gaun itu. Dia nak 3 fungsi. Kenapa kena ada kedut lepas kat situ? Okey, pakaian kanak-kanak kan? Mestilah untuk memudahkan pergerakan. Okey. Kemudian, kita fikir dah. Kalau nak tulis jawapan kat sini pun boleh dah. Okey, selain kedut lepas, cadangkan 2 jenis lisu lain yang sesuai dijahit pada gaun kanak-kanak. Selain daripada kedut lepas ni, apa lagi yang boleh kita buat? Kita pilih 2 lagi. Dia nak 2 jenis. Okey. Yang ketiga, lakarkan 2 jenis yang kita cadangkan ni. Soalan berkait juga. Okey. 2 jenis lisu yang dicadangkan dalam B. Okey, ni markah banyak, 4 markah. Sebab nak melukis. Okey, nyatakan 1 jenis fabrik. Kita tengok macam mana kita nak menjawab. Fabrik yang sesuai untuk pakaian kanak-kanak. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey, yang pertama, kenal pasti 3 fungsi kedut lepas yang terdapat pada gaun itu. Yang pertama, mengawal dan mengimbangkan lebihan fabrik. Okey, kita buat kedut lepas tu, kita taklah kita buat sebelah saja kedut tu. Jadi fabrik tu, pakaian tu kita nampak tak seimbang. Okey, memudahkan pergerakan. Kanak-kanak nak mudah pergerakan. Dan sebagai hiasan. Mencantikkan baju kanak-kanak. Pakaian kanak-kanak tersebut. Okey, yang tu, yang sebagai hiasan ni, tolonglah ingatlah. Habis kita terlupa pun, sebagai hiasan tu kita tulis dulu. Okey. Dapat juga markah. Dapat juga markah. Selain kedut lepas, cadangkan 2 jenis lisu lain sesuai dijahit pada gaun kanak-kanak tersebut. Okey. Saya buat kat sini lisu setentang dan lisu beriring. Ada lagi kita boleh buat smoky yang kedut-kedut yang kecil-kecil tu kan. Pakaian kanak-kanak memang cantik lah kita buat tu. Okey, ni 2 markah kita cadangkan. Kemudian dia kata ini ruangan jawapan telah diberikan. Jadi ruangan jawapan diberikan, dia kata lakarkan 2 jenis lisu yang dicadangkan berdasarkan jawapan di 2B. Lisu yang kita cadangkan 2 tadi, dia suruh lukis balik di sini. Lisu tu. Lukis pakaian sajalah. Bukan dia suruh lukis pola ke apa. Dia suruh sambung balik di pakaian tu. Jadi tu saya lukis. Itu lisu beriring. Lisu beriring tu dia sebelah saja kan. Nanti okey. Seterusnya, okey, ni lisu setentang. Lisu setentang juga dia selesa. Okey. Okey.
selesailah yang ni. Kita dah dapat 4 markah. 4 markah banyak kat situ. Nyatakan satu jenis fabrik yang sesuai untuk pakaian kanak-kanak. Kain kapas. Fabrik. Ya, betul. Kenapa kain kapas? Dulu Sebab dalam tajuk fabrik dulu cikgu dah terangkan, kain kapas ni kain yang dia boleh menyerap peluh. Pandai pun. Selesa pada kulit kanak-kanak yang mungkin sensitif. Ya, betul. Betul. Okey, selesailah soalan kita yang kedua. Okey. 10 markah di situ. 10 markah. Dah 10 markah kan? Baik. Okey. Seterusnya. Okey, sebagai ni bahagian soalan B, bahagian soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni. Baik. Dia lebih kepada apa yang kita pelajari dan boleh kita ambil pengetahuan luar juga berkaitan dengan tajuk ini. Sebagai pemilik butik, anda ingin menerapkan budaya kerja selamat bagi meningkatkan kesedaran keselamatan di tempat kerja dalam kalangan pekerja anda. Baik. A. Terangkan 3 budaya kerja selamat yang boleh diamalkan. 6 markah. Sebab dia kata terangkan. Maksud dia 3, 1 yang terterangkan, 2 markah. Nyatakan 2 peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja. Okey, yang tu dia kata nyatakan. Jadi satu kita nyatakan, 1 markah sajalah. Baik. Dan jelaskan peranan pertubuhan keselamatan sosial PERKESO kepada pekerja, 2 markah. Okey, kita tengok jawapannya. Terangkan 3 budaya kerja selamat yang boleh diamalkan. Yang pertama, mematuhi peraturan keselamatan diri, penggunaan alatan atau peraturan bengkel dan peraturan bengkel. Okey, itu contoh jawapan yang pertama. Yang kedua, mengamalkan 5S iaitu sisir, simpan, sapu, seragam dan sentiasa amal. Okey. Yang ketiga, menyediakan peti kecemasan yang sentiasa diperiksa supaya bahan dan ubat-ubatan boleh digunakan. Ada banyak jawapan ni. Kalau murid-murid rujuk dalam buku teks memang banyak jawapannya. Jadi saya pilih 3 sajalah di sini. Baik. Jadi dapat 6 markah. Kita menulis menerangkan. Baik. Kita terangkan. Okey, seterusnya nyatakan 2 peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja. Okey. Pakai pakaian yang sesuai. Yang tu memang kita untuk diri kita kena pakai pakaian yang sesuai. Kemudian mematuhi peraturan keselamatan setiap masa. Okey, kalau tempat yang kita perlu masuk tu kita perlu pakai pakaian tambahan, kita kena pakai pakaian tambahan. Jadi kita kena patuhi keselamatan untuk mematuhi keselamatan diri. Peranan pertubuhan keselamatan sosial. Dengar PERKESO. Apa benda PERKESO ni? Dia adalah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja melalui skim perlindungan. Contohnya skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Ini adalah yang kita tak semestinya kita ambil dalam buku teks, tetapi ini adalah pengetahuan luar. Baiklah cikgu, saya lihat di bahagian B ini markah untuk setiap satu soalan tu begitu banyak, 10 markah. Ya, dan betul. mungkin ada sesetengah murid yang merasakan ini adalah soalan peringkat yang sedikit sukar bagi murid tersebut untuk menjawab. Jadi apakah yang akan berlaku sekiranya murid tersebut merasakan tinggalkan sajalah soalan begini? Rugi sangat. Kalau boleh bagi saya lah kan, tolong jawab. Sebenarnya soalan-soalan yang dikeluarkan tu tidak susah sebenarnya. Baik. Jawab saja. Okey. Sekurang-kurangnya dapat sebagai markah kan cikgu? Ya, betul. Kadang-kadang tu kita jawab ikut logik apa yang ada di fikiran kita. Betul. Tak semestinya kita nak kena ingat balik apa yang ada dalam buku teks kan. Betul. Dalam kehidupan kita seharian pun kita boleh aplikasikan di sini. Betul. Dan satu soalan lagi kita tak keluarkan, tetapi dia ada 4 soalan semuanya. Untuk bahagian B ada 4 soalan yang perlu dijawab semuanya. Jangan tinggalkan satu. Kalau murid merasakan agak sukar sesuatu soalan itu, cuba jawab walaupun sebahagian mungkin dapat membantu anda untuk mendapatkan markah semaksimum mungkin. Betul tak cikgu? Betul. Baiklah, sebenarnya kita sudah pun tiba di penghujung sesi sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sobaria. Mungkin cikgu boleh kongsikan apakah lagi kesilapan umum yang sedang dilakukan. Sebelum itu, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih masih menonton Sukses SPM 2021. Pecutan bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian seperti yang saya sebutkan tadi. Kita berbaki masa sangat sedikit, tapi saya nak minta Cikgu Sobariah kongsikan apa kesilapan umum yang murid sering lakukan ketika menjawab peperiksaan. Silakan Cikgu. Okey, saya sambung ya. Kesilapan umum yang selalu dilakukan oleh murid. Baik. Yang pertama, dia guna terlalu banyak masa untuk satu soalan. Jadi masa kita terhad tau. Kalau ikut pembahagian masa yang dicadangkan, bahagian A 45 minit. Maafkan saya. Bahagian A 1 jam, bahagian B 1 jam. Kita buat pembahagian begitu. Kemudian jadi jangan terlalu banyak habiskan masa. Kalau tak tahu jawab, skip dulu soalan tu, jawab soalan berikutnya. Kalau kita duk fikir satu soalan tu, susah nanti. Soalan-soalan lain tu kita abaikan. Jadi kita teruskan. Okey? Teruskan. Kemudian bila dah habis jawab tu, kita pusing balik kembali semula ke soalan yang kita tinggalkan tadi. Okey? Jangan guna terlalu banyak masa untuk satu soalan. Baik. Yang kedua, tidak membaca arahan soalan sehingga selesai. Macam saya tunjuk tadi, soalan gambar mesin jahit, pita pengukur, dia jawab soalan dekat soalan tu mesin jahit, pita pengukur, dia tak tahu pun soalan yang sebenarnya nak tanya kategori. Begitulah. Bukanlah nama alatan itu, tapi kategori. Ya, betul. Jadi tidak membaca arahan sehingga selesai. Baca soalan. Pentingnya baca soalan. Kalau tak baca soalan, kita tak tahu apa yang nak dijawab sebenarnya. Betul. Melainkan kita rasa macam confident. Memang saya rasa memang kalau tak baca soalan sebenar, kita salah. Betul. Okey. Tidak menjawab soalan hingga selesai. Contoh soalan pengiraan kos tadi. Sampai separuh jalan je. Tak nak teruskan. Tak nak darab dengan berapa kuantiti yang diperlukan. Okey, salah dah kat situ. Jadi, jawab sehingga selesai. Okey. Sayang markah, jangan tinggalkan. Kemudian gagal menyusun langkah kerja dengan betul. Macam saya kata tadilah, tolonglah. Kalau boleh hafal lah langkah-langkah awal tu, bukan satu benda, banyak benda. Jadi apa yang dilakukan di dalam kelas, amali di dalam kelas, kamu boleh teruskan. Ni, susun, kamu sambil buat kerja, sambil hafal. Oh, langkah pertama ini, langkah kedua ini. Secara tak langsung, bila kamu hafal langkah pertama, kedua, kita akan ingat apa yang akan kita lakukan seterusnya. Okey? Okey, dah. Pesanan yang terakhir saya sebelum menghadapi peperiksaan. Okey, yang pertama, ulang kaji. Paling penting menggunakan buku teks. Berapa kali saya ulang? Paling penting guna buku teks. Buku teks saja. Okey. Pengetahuan luar tu kita tambahlah kan, tapi yang buku teks ni wajib. Jadi daripada modul yang pertama sampailah modul yang terakhir. Kita kena ulang kaji menggunakan buku kalau teks. boleh tu, bagi saya, study daripada kulit ke kulit. Kita study betul-betul. Dalam buku teks tu ada standard pembelajaran. Apa yang perlu dipelajari. Jadi apa yang ada di situ, kamu tengok standard pembelajaran, di situlah juga kamu rujuk balik apa yang ada dalam bahan dalam buku. Kamu faham standard pembelajaran tu, kamu boleh jawab soalan. Itu saja, insya-Allah. Jawab semua soalan yang telah bekalkan oleh guru-guru. Kami guru-guru ni banyak set soalan. Kita foto state, bagi dekat pelajar, murid-murid, bawa balik ke rumah, jawab soalan ni. Latihan nanti pengukuhan. Latihan pengukuhan. Baik. Cikgu tak pernah loket pun dengan soalan-soalan tu. Cikgu bagi soalan, tolonglah jawab. Kalau tak jawab, kita tak tahu. Betul. Nak jawab soalan ni, buka buku pun tak apa. Untuk rujukan kan. Untuk peperiksaan nanti. Kemudian kita kena berdoa lah. Berdoa dan kita kena bertawakal. Itu penting tu. Lepas tu, untuk seterusnya, yang terakhir 29 hari bulan tu, peperiksaan kita akan bermula 2:30 petang. Tolonglah datang awal. Janganlah datang lewat. Nanti nak masuk dewan pun tak boleh. Dahlah paper yang terakhir. Kertas terakhir peperiksaan SPM 2021. Betul tak? Betul. Nak tutup pintu dewan. Nak tutup pintu dewan. Selain daripada tu, alat tulis kena bawa. Bawalah kalkulator, bawalah warna, pensel, pen, jangan tinggal. Sebab untuk pelajar-pelajar MPV ni, dia punya gap untuk paper yang kertas yang terakhir dengan kertas MPV kita ni panjang, hampir 2 minggu. Jadi dalam tempoh tu
jaga kesihatan. Jadi jaga keselamatan. Kalau boleh tu tak payahlah pergi kerja lagi. Kerja di rumah dulu. Sambil kita belajar. Okey? Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Sobariah dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah. Pelbagai perkongsian telah diberikan. Semoga apa yang dikongsi diberi panduan pada murid-murid untuk lebih, orang kata, lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang akan berlangsung pada 29 Mac ini. Mungkin ada sedikit kata-kata ucapan kepada calon-calon mungkin di sekolah cikgu ataupun di seluruh Malaysia secara amnya. Okey, saya ucapkan selamat menghadapi peperiksaan terakhir. Saya harap ini peperiksaan SPM kamu tak perlulah kamu nak fikir kamu nak ambil lagi sekali ke apa. Ini skor betul-betul. Tak perlu fikir dah. InsyaAllah kita akan dapat A. InsyaAllah. Terima kasih. Nisa juga ingin ucapkan selamat maju jaya kepada seluruh calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Apa-apa pun kena ingat soalan, baca dengan teliti, lakukan pembahagian masa dengan baik dan teliti rajah. Saya lihat contoh-contoh soalan diberi, banyak rajah yang diberi dan sebenarnya banyak bantuan dan juga jawapan yang ada dalam rajah tu dah betul cikgu. Betul. Jadi itu boleh membantu murid-murid untuk mendapatkan markah semaksimum yang mungkin dan jangan abaikan kertas 1 hanya kerana kertas 2 anda yakin anda dapat 60%. Betul tak cikgu? Betul. Nanti dikira tidak hadir pula. Baiklah, terima kasih banyak-banyak sekali lagi Cikgu Sobariah Johari yang merupakan Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah. Saya Nisa K ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021. Sekiranya anda perlukan ulang kaji ataupun nak tonton kembali episod kita hari ini, jangan lupa boleh ulang tonton di saluran YouTube Didik TV KPM dan dapatkan sedutan perbincangan kita hari ini di laman sosial Didik TV KPM. Terima kasih cikgu sekali lagi. Terima kasih semua yang menonton. Selamat maju jaya calon-calon SPM 2021. Kita jumpa lagi. Bye.